أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آله وسلم Muhammad. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi pembacaan hadis-hadis Nabi SAW di dalam bab kelebihan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan air matanya bercucuran sehingga jatuh ke bumi kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazabnya pada hari kiamat. Allahumma salli alaihi wasallam. Hadis riwayat Mustadrak Hakim. Sayyidina Umamah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua titisan dan dua tanda yang paling dikasihi Allah SWT ialah pertama, titisan air mata yang gugur kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, titisan darah yang gugur di jalan Allah SWT, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara dua tanda ialah pertama, tanda di jalan Allah SWT seperti parut, kecederaan, debu atau kesan berjalan di jalan Allah SWT. Dan kedua, tanda yang berlaku kerana menunaikan mana-mana kefarduan Allah SWT seperti tanda sujud, kesan perjalanan haji dan sebagainya. Hadis riwayat Tirmizi. Allahumma salli. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, 7 orang akan diletakkan oleh Allah SWT di bawah naungan rahmatnya pada hari kiamat yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah SWT. Pertama, raja yang adil. Kedua, pemuda yang membesar dalam beribadat kepada Allah SWT. Ketiga, seseorang yang hatinya sentiasa terpaut kepada masjid. Amin. Keempat, dua orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah SWT. Pertemuan dan perpisahan mereka adalah semata-mata kerana Allah SWT. Kelima, seorang lelaki yang digoda oleh wanita bangsawan lagi jelita namun dia berkata, saya takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Keenam, seorang yang bersedekah secara sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa-apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ketujuh, seseorang yang mengingati Allah SWT dalam keadaan bersendirian lalu berlinangan air matanya. Allahumma salli. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, mana-mana golongan yang duduk dalam mana-mana majlis yang tidak mengingati Allah SWT dan tidak berselawat kepada Nabi SAW, maka majlis itu akan menjadi asbab kerugian untuk mereka pada hari kiamat. Maka terserah kepada Allah SWT sama ada dia ingin mengazab mereka atau dia memaafkan mereka. Allahumma salli. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang duduk dalam mana-mana majlis yang tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka majlis itu akan merugikannya, dan sesiapa yang berbaring tanpa mengingati Allah SWT, maka baringnya itu juga akan merugikannya. Allahumma salli. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang duduk dalam mana-mana majlis yang tidak mengingati Allah SWT dan tidak berselawat ke atas Nabi SAW, maka pada hari kiamat dia akan menyesal ke atas majlis tersebut, iaitu kerana melihatkan pahala mengingati Allah SWT dan berselawat kepada Nabi SAW. Walaupun mereka dimasukkan ke dalam syurga kerana pahala amalan-amalan soleh mereka yang lain. Allahumma salli. Hadis riwayat Ibn Hibban. Sayyidina Abu Hurairah
radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang bangun daripada majlis yang tidak mengingati Allah SWT seolah-olah mereka bangun dari sisi bangkai keldai, iaitu yang sudah berbau busuk, dan majlis itu akan menjadi sebab penyesalan mereka pada hari kiamat. Allahumma salli. Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan, majlis itu menjadi sebab penyesalan adalah kerana biasanya ada kata-kata sia-sia dalam sesuatu majlis yang akan menjadi sebab dosa. Walau bagaimanapun, sekiranya dalam majlis itu ada mengingati Allah SWT, maka ia akan menjadi asbab kelepasan daripada dosa itu. Allahumma salli. Bazhul Majhud. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu an berkata bahawa kami berada bersama Rasulullah SAW, lalu baginda SAW bersabda, adakah sesiapa daripada kamu yang tidak mampu mendapatkan 1000 pahala setiap hari? Salah seorang daripada orang-orang yang duduk di situ bertanya, bagaimana seseorang itu boleh mendapatkan 1000 pahala? Baginda SAW bersabda, ucapkanlah Subhanallah 100 kali, maka akan dituliskan 1000 pahala dan diampunkan 1000 dosa. Allahumma salli. Amin. Allahu akbar. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara kalimah-kalimah yang kamu boleh gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ialah subhanallah, la ilaha illallah dan alhamdulillah. Kalimah-kalimah itu mengelilingi arash dan deruannya seumpama deruan lebah. Begitulah kalimah-kalimah itu menyebut-nyebut nama penyebutnya, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah kamu tidak ingin ada yang selalu menyebut nama kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allahumma salli. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah. Sayyidina Yusairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ambil beratlah untuk mengucapkan tasbih subhanallah, tahlil, la ilaha illallah dan takdis subhanal malikul quddus, dan hitunglah ucapan-ucapan itu dengan jari-jari kamu. Ini adalah kerana jari-jari itu akan ditanya, yakni untuk amalan apakah ia telah digunakan, dan ia akan diberi kemampuan bercakap, yakni untuk menjawab pertanyaan itu. Allah. Dan janganlah lalai daripada mengingati Allah SWT. Jika demikian, kamu akan terhindar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maka satu pohon kurma akan ditanam untuknya di syurga. Allahu akbar. Allahumma salli. Bazar Majma'u Zawaid. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, apakah ucapan yang paling afdal? Baginda SAW menjawab, ucapan yang paling afdal ialah ucapan yang Allah SWT telah pilih untuk para malaikat dan hamba-hambanya, yakni subhanallah wa bihamdih. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dimulakan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah. Apa yang kita dengar ini, kita dapat amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.